Baik, tajuk utama N5 edisi hari ini. Hujan berterusan sejak Selasa lalu. Dua jajahan di Kelantan kembali dilanda banjir. PPR Flat Sri Perlis 1 dan 2 yang berusia lebih 40 tahun bakal dibina semula. 30 lagi kedai harga patut akan dibina di setiap kawasan Parlimen dalam masa terdekat. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Ini N5 edisi Jumaat 20 Januari bersama dengan saya, Redwin Robin. Dan seperti biasa, untuk lintas langsung ke negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan perkembangan berita dari Sabah bersama dengan Hana Insyirah Indeh. Kemudian kita ke Sarawak bersama dengan Nur Jauna Abdullah. Lepas itu kita akan ke negeri Perlis bersama dengan penyampai Nur Azia Ahmad. Dan diakhiri dengan penyampai dari Melaka bersama dengan Damira Atika Muhammad Nurzin. Semuanya seketika nanti, teruskan kesetiaan anda bersama kami di N5. Hujan berterusan di negeri Kelantan sejak beberapa hari lepas menyebabkan beberapa kawasan di negeri itu kembali dilanda banjir. Menerusi laman rasmi info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM setakat pukul 3 petang tadi, sebanyak 2 pusat pemindahan dibuka di 2 jajahan, iaitu melibatkan jajahan Tanah Merah dan juga di Pasir Putih dengan seramai 77 mangsa daripada 18 keluarga. Daripada jumlah itu, di Pasir Putih, 52 penduduk terjejas banjir ditempatkan di Madrasah Padang Kajang, manakala di Tanah Merah dengan seramai 25 penduduk daripada 5 keluarga telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja. Sementara itu, kategori hujan sederhana dicatatkan bagi jajahan Pasir Mas dengan kadar penerimaan hujan 11 hingga 30 mm dalam tempoh 1 jam. Manakala daripada info yang diperolehi dari laman rasmi Public Info Banjir, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mendapati paras air sungai di negeri itu, khususnya Sungai Golok Rantau Panjang, mencatatkan peningkatan iaitu 8.81 meter. Ia melebihi paras amaran iaitu 8.00 meter. Dan di 2 batang sungai kini berada pada paras berjaga-jaga, iaitu Sungai Golok, Jenub Tanah Merah dengan bacaan 22.26 meter dan Sungai Kelantan di Kusial 13.11 meter. Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri, Menteri dan Timbalan Menteri Bakti menyampaikan sumbangan kira-kira RM88,000 kepada 437 keluarga di beberapa kampung yang dilanda banjir dalam kawasan Dun Langkap. Sebanyak 10 buah kampung yang terjejas dalam banjir baru-baru ini menerima bantuan yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Bakti, Datin Sri Rosmah Mansur. 10 kampung tersebut ialah Kampung Pelong, Kampung Sungai Tong, Kampung Langkap, Kampung Banggol Store, Kampung Bukit Nenas, Kampung Tayur Tengah, Kampung Desa Jaya, Kampung Pokba, Kampung Bukit Nyor dan Kampung Tok Nandong. Datin Sri Rosmah diiringi Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman dan isteri Toh Puan Sri Haliza Zakaria. Sumbangan berupa wang tunai dan barang keperluan harian. Dalam kunjungan kira-kira sejam itu, Datin Sri Rosmah berkesempatan bermah mesra dengan penduduk kampung dan bertanya khabar mangsa banjir. Sambutan respon daripada mangsa-mangsa banjir amat terharu dan amat teruja dengan kedatangan Ibu Datin Sri Rosmah Mansur, binti Mansur, datang bertanya khabar kepada mangsa banjir. Di kawasan Langkat ini, di Kampung Pelun khususnya memang selalu banjir. Dan inilah kampung yang pertama mengalami banjir dan ada juga 2-3 buah rumah kerosakan akibat daripada arus deras yang menimpa rumah-rumah mereka. Saya pun suka. Saya selalu jumpa dia masa duduk di Pekan dulu. Datuk Najib dia selalu jumpa dia. Tapi masa tu 20-30 tahun lepas dah masa saya sekolah. Saya suka. Betul suka. Dapat bantuan hari ini rasa mana? Bantuan syukur, alhamdulillah.
Dapur. Rumah ibu pun terbalik habis dah. Pelapik dia tu. Ni banjir terburuk ke? Besar. Berapa tahun dah? Ni besar. Masa banjir tu memang sedih lah. Umur saya tu hampir 15 kaki dia bawah. Hanya tinggal 4 inci saja lagi. Bagai-bagai kan? Bagai alhamdulillah selamat di naik atas lah. Hanya lah duka cita tapi sedih sikit lah. Syukurlah alhamdulillah lah. Dah tambah pun saya pun tak boleh tengok dekat lagi dan bini Perdana Menteri ni. Hari ini rasanya nak suka ke? Syukurlah. Dapat bantuan hari ni? Terima kasihlah dia hadir hari ini. Bersaudara, untuk mengetahui perkembangan banjir di negeri Sabah serta bahan berita utama lain, kita terus saja berita langsung ke RTM Kota Kinabalu bersama dengan Hana Insyirah Pindeh. Silakan Hana. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan banjir di Kota Marudu, Pitas dan Sandakan. 2 daripada 11 pusat pemindahan banjir di Kota Marudu ditutup kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Bagaimanapun, 9 lagi pusat pemindahan banjir yang sepatutnya ditutup sama masih dibuka selepas hujan lebat yang berterusan. 2 pusat pemindahan yang ditutup sepenuhnya ialah Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan SK Teritipan dan Dewan Kampung Asin-Asin. Menurut pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Alam Daerah Kota Marudu, Arnold JB berkata, langkah itu diambil sebagai persediaan awal sekiranya banjir berlaku sekali lagi. Beliau ditemui RTM di pejabat daerah selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Alam Daerah Kota Marudu di pejabat daerah Kota Marudu. Setakat petang ini, 1,990 orang masih ditempatkan di 9 pusat pemindahan. Antaranya Dewan Saint Teresa, Dewan Kampung Lotong, Dewan KRT Salimandut, Dewan Komuniti Kota Marudu dan Dewan Kampung Langgop. Sementara di Pitas, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan SK Pekan 2 Pitas kekal 77 orang daripada 26 keluarga. 6 buah kampung terlibat banjir di Pitas, antaranya di Kampung Sibaung, Pandan, Pinapak, Perupuk dan Kampung Nibang. Di Sandakan pula, seramai 37 penduduk Kampung Bin Sulong Paitan dipindahkan ke pusat pemindahan di Dewan Serbaguna Kampung Bin Sulong malam tadi selepas kampung mereka dilanda banjir. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) telah berhubung dengan pihak keselamatan Filipina mengenai sebuah kapal nelayan yang berdaftar di negeri ini yang ditemukan di perairan Filipina tanpa anak kapal semalam. Dalam kenyataan media, Komander ESKOM Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid berkata pihaknya sedang menunggu perkembangan selanjutnya daripada pasukan keselamatan Filipina. Katanya ESKOM menerima laporan daripada pihak keselamatan Filipina berhubung penemuan kapal nelayan itu di antara Pulau Baguan dan Pulau Taganak pada pukul 3.15 petang. Ketika ditemui, enjin kapal pukat udang itu masih hidup dan tanpa kru di dalamnya sebelum pihak keselamatan Filipina menunda bot tersebut ke Pulau Taganak di perairan Filipina. Beliau juga berkata pemilik bot telah membuat laporan polis mengenai kehilangan kapal dan 3 kru warga Indonesia di Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Sabah berharap untuk terus memanfaatkan persamaan yang dikongsi dengan negara China ke arah kemakmuran yang lebih meluas bagi kedua-dua wilayah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata lebih banyak kerjasama dalam pelbagai bidang boleh direalisasikan dan dipermudahkan menerusi Konsulat Jeneral China di negeri ini. Datuk Musa yakin hubungan antara China dan Malaysia, khususnya antara wilayah yang berbeza di China dan Sabah, akan terus berkembang dalam tahun-tahun mendatang. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Makan Malam Tahun Baharu China yang dihoskan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Chen Peiji. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairen Kitingan.
Selama 43 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Malaysia-China, kedua-dua negara terus mengekalkan hubungan baik melalui pelbagai usaha dan meletakkan keutamaan yang sama dalam mengekalkan keamanan, keharmonian serta pembangunan. Ini membolehkan Malaysia dan China bekerjasama dalam pelbagai bidang, mewujudkan teladan yang baik dari segi kerjasama mesra yang saling memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua negara. Ketua Menteri turut gembira dengan usaha Konsulat Jeneral China memperkukuhkan hubungan dengan Sabah melalui kerjasama pendidikan, kebudayaan, pelancongan dan perdagangan. Seramai 439 pelajar Sekolah Kebangsaan SK Sakilan Desa dan SK Ulu Dusun di Sandakan menerima bantuan pakaian dan kasut sekolah bagi sesi persekolahan 2017 daripada Kerajaan Negeri. Bantuan berkenaan dilaksana di bawah Bantuan Perkhidmatan Sosial Sumbangan Kerajaan Negeri Sabah ke sekolah-sekolah rendah Kerajaan Daerah Sandakan di SK Sakilan Desa. Bantuan berkenaan disampaikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Zakaria Haji Muhammad Idris dalam program lawatan pemantauan bantuan berkenaan. Menurut beliau, kerajaan sentiasa prihatin dan mengambil berat nasib golongan tidak berkemampuan dalam menyediakan pelbagai keperluan terutama keperluan pendidikan. Ini kerana kerajaan sedar masih terdapat sebilangan masyarakat kurang berkemampuan untuk menyediakan peralatan sekolah berikutan pertambahan kos sara hidup ataupun dibelenggu kemiskinan. Sehubungan itu, program ini merupakan antara langkah terbaik membantu golongan berkenaan sekaligus meringankan beban ibu bapa. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Redwan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hana untuk lintas langsung dari Sabah. Kerajaan bersetuju untuk membina semula perumahan rakyat PPR Flat Sri Perlis 1 dan 2 Titiwangsa di Ibu Negara tidak lama lagi. Pembangunan semula yang dilakukan secara berperingkat-peringkat itu akan dapat memberi lebih banyak peluang kepada rakyat kawasan terlibat yang berpendapatan rendah untuk memiliki kediaman yang lebih selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak berkata, projek perumahan di flat yang berusia lebih 40 tahun itu akan melibatkan pembinaan 1,500 unit PPR. Ia akan memberi manfaat kepada kira-kira 6,000 isi rumah yang berpendapatan rendah di Kuala Lumpur, terutama yang tinggal di kawasan Parlimen Titiwangsa. Kita ada Prima, kita ada SPNB, kita ada PPA1 Malaysia. Ini menunjukkan agenda perumahan kita. Komitmen kita pada rakyat. Kita nak bina 1 juta rumah mampu milik. Kita akan laksanakan agenda ini untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan projek tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan dipantau ahli parlimen kawasan terlibat, iaitu Datuk Johari Abdul Ghani yang juga Menteri Kewangan kedua. Beliau berkata demikian pada pelancaran Jom Bantu Rakyat peringkat Parlimen Titiwangsa di Desa Pandan di Ibu Negara. Program yang diselaras Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu akan diperluas di seluruh kawasan bagi bertujuan membantu rakyat berpendapatan rendah atau B40. Pada program yang sama, Perdana Menteri turut melancarkan Pusat Internet Satu Malaysia Desa Pandan. Pusat internet itu akan memberi peluang penduduk sekitar memanfaatkan kemudahan ICT tersebut secara percuma. Datuk Seri Najib juga berharap Pusat Internet Satu Malaysia Desa Pandan ini dapat membantu rakyat berpendapatan rendah untuk mencari pendapatan tambahan dengan perniagaan online yang menjadi trend waktu ini. Saya minta pihak MDEC juga menggunakan kemudahan Pusat Internet Satu Malaysia ini untuk memperluaskan skim e-rezeki mereka kerana pada waktu malam pusat ini boleh digunakan oleh MDEC untuk melatih penduduk tempatan menambahkan rezeki mereka dengan menjalankan kerja-kerja online yang basic di rumah, dan ini boleh menampung punca pendapatan mereka dan dapat juga mengurangkan tekanan sara hidup kepada mereka yang berkenaan. Pusat Internet Satu Malaysia Desa Pandan merupakan sebahagian dari 21 Pusat Internet Satu Malaysia di PPR sekitar Kuala Lumpur yang sudah beroperasi sejak ia diperluaskan ke kawasan berpendapatan rendah bandar pada 2013.
Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM akan mewujudkan lagi 30 kedai harga patut di setiap kawasan parlimen dalam masa terdekat. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, langkah itu selaras dengan usaha Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menangani isu kenaikan kos sara hidup yang diutarakan dalam ucapannya semasa Perhimpunan Agung UMNO 2016. Kedai harga patut ini selari dengan konsep Kedai Rakyat Satu Malaysia bagi memberi lebih pilihan kepada rakyat. Koperasi-koperasi yang mempunyai potensi dan mematuhi syarat program adalah layak untuk diberi peruntukan sebanyak RM30,000. Daripada peruntukan tersebut, RM150,000 merupakan bantuan bagi kos menaik taraf, pembelian peralatan serta sistem ganjaran mata. Manakala baki RM150,000 akan diberi dalam bentuk pinjaman pembelian stok barangan kedai. Apabila kita nak melakukan ini, bukan hanya nak menumbuhkan koperasi tersebut, tapi juga nak melihat supaya mereka tahu bagaimana nak menguruskan nanti. Siapa yang akan menjadi supplier, itu juga akan kita bincang dengan koperasi-koperasi yang besar yang sanggup untuk menjadi operator kepada distribution center kita. Daripada distribution center ini nanti, semua mereka yang besar-besar, yang hypermarket, yang nak bekerjasama dengan kita boleh menghantar produk-produk mereka. Terdahulu, beliau merasmikan program pemerkasaan sektor pemborongan dan peruncitan koperasi di Dewan Perdana Felda Kuala Lumpur. Selain insentif kewangan, pihak SKM melalui koperasi-koperasi peneraju sektor bersedia membantu pembangunan kedai harga patut dari segi operasi, bantuan teknikal serta latihan. Dialog Perdana Transformasi Nasional 2050 ataupun TN50 semalam menyaksikan anak-anak muda berkongsi rasa dan bayangan dalam memeta hala tuju sebuah negara idaman. Selepas permulaan semalam, 1.5 juta belia seluruh Malaysia disasar akan dilibatkan melalui pelbagai wacana susulan bagi mencungkil idea aspirasi TN50. Tujuh soalan dan pandangan yang diajukan belia pelbagai peringkat semalam adalah simbolik kepada bidang-bidang utama yang perlu diberi tumpuan. Perancangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan juga memperlihatkan bagaimana gerak kerja TN50 untuk 4 tahun terawal sehingga 2020. Pada 2017, pihak KBS akan mempergiat usaha dialog dengan kumpulan belia bagi mengenal pasti bidang yang akan ditransformasi. KBS juga dijangka bakal mengumumkan laporan awal belia nasional serta pelancaran inisiatif TN50 di penghujung 2017. Kita garap sebuah negara yang cukup cemerlang, yang seimbang, sudah pasti sektor ekonomi kena dalam keadaan yang betul, yang baik. Sudah pasti kita memerlukan sektor politik yang stable, yang stabil, dan kita memerlukan sosioekonomi dan berada dalam keadaan yang sekulit yang cukup baik, dan kita perlukan education kita berada dalam keadaan yang seimbang dan juga cemerlang. Jadi keempat-empat sektor ini perlu digunakan dan dilihat oleh mahasiswa terutamanya sebagai sektor yang sangat krusial. Dalam tempoh setahun 2017 ni adalah tempoh untuk pengumpulan data. Ambil maklum balas daripada anak-anak muda, kita anak-anak muda daripada sektor-sektor tertentu. Sebabnya TN50 ni, tunjang utama TN50, dia tidak berkisarkan hanya politik semata-mata, ekonomi. Dia ambil kira pelbagai aspek. Ekonomi, environment, education, macam-macam. Pada 2018 nanti, pergerakan pemetaan aspirasi TN50 akan lebih khusus bersama pakar domain, pemimpin dan kementerian mengenai struktur dan polisi yang berkaitan. Manakala pada penghujung 2019 atau awal 2020, kerajaan dijangka akan menerbitkan dokumen polisi mengenai TN50 dan dibentangkan kepada umum. Sebelum ini, dasar adalah dasar secara top down. Maknanya daripada kerajaan kepada masyarakat. Tetapi untuk TN50 ia adalah sangat berbeza, iaitu bottom up daripada masyarakat kepada kerajaan. Jadi inilah satu transformasi yang saya lihat sangat baik dan sangat mesra kepada masyarakat dan juga rakyat bagi terlibat bersama-sama, dan rakyat juga berasa bertanggungjawab atas dasar tersebut.
TN50 perlu digerakkan dengan perasaan patriotisme yang mendalam dalam diri rakyat Malaysia dengan menyingkirkan persepsi negatif yang tidak berpenghujung. Seluruh rakyat tanpa batasan kepartian, kaum dan agama perlu seiring menterjemah aspirasi dengan jiwa yang matang agar TN50 yang akan diwariskan kepada legasi baru nanti berjaya dengan jayanya. Baik saudara, Majlis Pengisytiharaan Tahun Melawat Pahang TMP 2017 akan berlangsung pada malam ini jam 8 malam bertempat di Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan Pahang. Dan bagi mengetahui perkembangan awal dan juga program pengisytiharan TMP 2017 ini, kita terus saja bersama dengan Jasmi Faizal Muda di Kuantan Pahang. Silakan Jasmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di dataran Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan bagi meninjau persiapan akhir sempena Majlis Pengisytiharan Tahun Melawat Pahang TMP 2017 yang akan disempurnakan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah pada jam 8 malam ini. Dan saudara, berbaki 3 jam lagi sebelum acara penuh gilang gemilang ini berlangsung. Apa yang dapat saya kongsikan, segala persiapan telah pun disusun rapi sejak semalam. Dan yang pasti, satu lagi sejarah bakal tercipta untuk rakyat Pahang dengan pelancaran Tahun Melawat Pahang bagi edisi 2017. Dan bagi memperincikan lagi sambutan pengisytiharan TMP 2017, seketika bersama saya Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin selaku pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama N5 Datuk Seri. Dan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bersama penonton N5 apakah pengisian sambutan yang akan diadakan pada malam ini? InsyaAllah yang Ketua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota diiringi oleh Yang Teramat Mulia Tengku Puan dan juga Yang Amat Mulia Tengku Muda dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan sampai sini lebih kurang dalam pukul semuanya dalam pukul 8.45. Kemudian insya-Allah akan berlangsung acara bermula lebih kurang dalam pukul 9 malam. Dan sebelum itu kita juga berbagai acara sebelum ini, pameran daripada hasil daripada produk daripada homestay, daripada hotel-hotel dan begitu juga daripada daerah-daerah, begitu juga dengan produk-produk kampung ataupun daripada farma dan lain-lain lagi. Pada kita ini adalah merupakan lawatan ataupun Tahun Melawat Pahang ya. Kali terakhir kita lakukan 22 tahun yang lalu dan sudah sampai masanya untuk kita mempromosi Pahang dengan lebih agresif lagi. Kita harap dengan pengisytiharan ini insya-Allah kita akan memulakan kerja-kerja baik kita ini agar kita dapat menarik seramai mungkin pelancong datang ke Pahang pada tahun ini. Datuk Seri, mungkin ada kata-kata akhir untuk menarik seluruh rakyat Pahang hadir ke Majlis Pengisytiharan Tahun Melawat Pahang malam ini, Datuk Seri. Kita menjemput semua rakyat Pahang yang berhampiran, yang jauh untuk datang untuk kita memeriahkan lagi. Persiapan akhir telah pun berjalan dengan baik. Walau bagaimanapun kita juga ada live feed, iaitu kita boleh tengok di YouTube ataupun di YouTube ataupun di Facebook. Dan walau bagaimanapun bagi mereka yang berada di sekitar Kuantan ini, datanglah beramai-ramai memberikan sokongan kepada program ini kerana kita harap dengan kehadiran pelancong nanti ia akan menjana pendapatan kepada pemain-pemain industri pelancong di negeri Pahang, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri atas perkongsian sempena Majlis Pengisytiharan Tahun Melawat Pahang 2017. Dan seluruh rakyat Pahang jangan lupa moh lawing ramai-ramai ke dataran UTC Kuantan pada jam 8 malam ini bagi menyaksikan secara langsung acara penuh gilang gemilang dan bersejarah ini. Sekian dulu yang dapat saya kongsikan pada waktu ini. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jasmi untuk laporannya dari lokasi. Ke laporan selanjutnya. Polis tetap akan melakukan siasatan terhadap kes seorang pemandu lori yang dipukul sekumpulan lelaki yang videonya tular di laman sosial sejak beberapa hari lepas walaupun ia dikatakan telah diselesaikan secara rundingan. Untuk itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar meminta semua suspek berkenaan menyerah diri bagi membantu siasatan. Menurut Tan Sri Khalid, polis telah pun menahan seorang suspek dan meminta 4 lagi lelaki menyerah diri bagi membantu siasatan kes itu. Walaupun mereka ni dah kononnya dah bersetuju untuk menyelesaikan kes ini, kami tidak menerimanya. Saya telah mengarahkan Ketua Polis Daerah Ampang untuk mengesan mereka-mereka yang terlibat dalam perbuatan memukul pemandu lori ini
dan untuk menangkap mereka dan menyumbat mereka dalam lokap. Dalam kejadian pada pukul 2.15 petang Sabtu lepas, pemandu lori berusia lingkungan 38 tahun itu dikatakan sedang mengundurkan lorinya selepas menghantar barangan ke sebuah kedai mini di sebuah kondominium di Bukit Antarabangsa. Dia dikatakan terlanggar sebuah kereta jenis Mercedes-Benz yang diletakkan belakang lori tersebut. Akibatnya, mangsa dibelasah tanpa belas kasihan. Mengulas mengenai kes 3 kanak-kanak yang dikatakan didera di Taska di Bangi yang turut tular di laman sosial, Tan Sri Khalid berkata pihaknya turut menerima laporan berkenaan. Katanya, siasatan sedang dijalankan dan jika didapati bersalah, mereka yang terlibat akan disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Kita akan jalankan siasatan di bawah Akta Kanak-Kanak dan kita akan hadapkan mereka yang terlibat itu ke mahkamah. Seorang pemandu lori maut manakala 4 lagi cedera parah dalam satu kemalangan membabitkan 3 buah kenderaan di lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 kira-kira pukul 5.30 pagi tadi. Kemalangan berlaku di kilometer 263 berhampiran susur masuk ke Plaza Tol Jabor. Pemandu lori terbabit Syah Zuardi Muhammad Jafri 36 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala dan badan. Kejadian berlaku apabila lori 3 tan dipandu mangsa itu dalam perjalanan dari Kota Baru menuju ke Johor Bahru bersama kelindannya terbabas dan terbalik di atas lebuhraya setelah hilang kawalan. Mangsa bersama kelindan yang pada mulanya tidak cedera keluar dan kenderaan mereka untuk mengawal lalu lintas. Namun ketika itu sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang memiliki nombor pendaftaran Thailand merempuh lori terbabit bersama mangsa. Mangsa yang berdiri di belakang lorinya itu tercampak ke tengah pembahagi jalan dan meninggal dunia. Manakala kelindannya tidak mengalami kesebarang kecederaan. 4 mangsa yang parah terdiri daripada pemandu dan penumpang kenderaan pacuan 4 roda terbabit. Sebuah kereta Proton Persona yang dinaiki 2 lelaki juga tidak sempat mengelak lalu merempuh lori terbabit. Mereka yang berada di dalam kereta tersebut selamat. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Said Ibrahim ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat. Manakala mangsa yang cedera parah dirawat di unit kecemasan hospital sama. Lapan buah kedai di Kia Farm Brincang, Cameron Highlands hangus terbakar tengah malam tadi mengakibatkan kerugian kira-kira RM500,000. 8 kedai yang musnah termasuk restoran, kedai menjual buah dan cenderamata. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cameron Highlands, Muhammad Haziq Hasmi berkata, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam pada pukul 12.55 tengah malam dan bergegas ke lokasi kejadian. Kerja-kerja memadam dilakukan secara ofensif dan defensif terhadap keseluruhan kedai dan berjaya menyelamatkan 40 buah kedai yang lain. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Siasatan dijangka mengambil masa selama 14 hari. Operasi tamat pada pukul 7 pagi tadi. Baiklah saudara, seterusnya kita berlintas langsung pula ke negeri Sarawak bersama dengan rakan penyampai Nur Jaunah Abdullah. Antara laporan yang disediakan, Sarawak kini miliki peti pelindungan bayi atau Baby Hedge. Silakan Jaunah. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baby Hedge ataupun peti pelindungan bayi yang pertama di Sarawak bertempat di Hospital Pakar Kuching KCSH telah dilancarkan hari ini. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Dalam ucapan perasmian, Datuk Fatimah memberitahu ia bertujuan untuk menyelamatkan bayi baru lahir yang tidak diingini sekaligus mengurangkan kes pembuangan bayi daripada menjadi semakin serius. Secara tidak langsung, ia menjadi tempat bagi para ibu dibenarkan untuk meninggalkan bayi mereka tanpa ketakutan didakwa supaya bayi itu boleh dijaga dan selamat.
Malahan ia akan memudahkan proses pendaftaran kewarganegaraan dan sijil kelahiran, proses anak angkat dan pendidikan bayi tersebut pada masa depan. Sementara itu, mengulas mengenai peratus kehamilan remaja di Sarawak dalam tempoh 2 tahun lepas, Datuk Fatimah mendedahkan terdapat penurunan sebanyak 6.4% daripada 2,909 pada tahun 2015 kepada 2,481 tahun lepas. Daripada peratus yang dilaporkan itu, bahagian Kapit menunjukkan peratus kehamilan remaja paling tinggi iaitu 14.1%. Manakala mengenai statistik pecahan umur kes remaja hamil di negeri ini pula, beliau memberitahu pada tahun lepas 3 bahagian mencatat peratusan tertinggi iaitu bahagian Kuching, Samarahan dan Kapit. Ke arah itu, Datuk Hajah Fatimah menggesa semua pihak terutama para remaja, ibu bapa serta pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan bekerjasama dalam menangani isu kehamilan remaja dan pembuangan bayi dari semakin serius pada masa depan. Usaha ini boleh dilakukan dengan memberi tunjuk ajar dan bimbingan selain mengawasi penggunaan teknologi tanpa sempadan di kalangan anak-anak mereka. Terdahulu dalam ucapan aluan, Pengarah Eksekutif KCSH Mah Lai Heng menyifatkan pelancaran Baby Hatch ini bertepatan dan ia akan menyediakan perkhidmatan yang holistik kepada bayi dan ibu dengan antaranya keselamatan dan penjagaan bayi terjamin. Para peniaga diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan mencari keuntungan dengan menaikkan harga barangan keperluan dengan sewenang-wenangnya pada musim banjir. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Dato' Henry Sum Agung berkata pihaknya tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana peniaga yang berbuat demikian kerana tindakan tersebut menganiayai pengguna. Beliau menjelaskan jika didapati bersalah, peniaga akan dikenakan tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Peniaga yang menaikkan harga barangan boleh didenda RM100,000 atau penjara 3 tahun, manakala syarikat yang berbuat demikian boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 dan penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi di sini saya nak beritahu, bukan hasrat Kementerian KPDNKK dan kerajaan untuk membawa pesalah-pesalah yang melanggarkan akta ini ke mahkamah. Itu bukan tujuan dia. Tetapi kita menasihatkan di sini supaya peniaga-peniaga bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya tidak dengan sewenang-wenangnya meningkatkan harga barangnya. Dalam pada itu, Dato' Henry berkata PPDNKK Negeri Sarawak akan memastikan bekalan makanan untuk penduduk terjejas banjir sentiasa mencukupi meskipun Sarawak tidak mengalami banjir ketika ini. Walaupun begitu, kita harus bersedia jika berlaku banjir, stok makanan itu harus berada mencukupi. Beliau yang memberitahu media selepas mengadakan lawatan di Medan Niaga 1 Kuching turut memaklumkan sebanyak 12 jenis barangan harga terkawal dikuatkuasakan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baru Cina bagi negeri Sarawak. Ia berkuatkuasa bermula 23 Januari hingga 3 Februari depan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sarawak sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana banjir yang akan berlaku menjelang perayaan Tahun Baharu Cina. Pengarah JBPM Negeri Sarawak Noh Hisham Mohamad berkata penumpuan khusus akan diberikan kepada seluruh kawasan Sarawak Barat, Mukah Limbang dan Lawas. Kita letakkan penumpuan khusus kepada hari-hari sebelum Hari Raya Cina, semasa Hari Raya Cina dan seminggu selepas Raya Cina. Ia berikutan kemungkinan berlakunya pertembungan melibatkan hujan lebat dan air pasang besar yang boleh menyebabkan banjir setempat berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penutupan Modul Pengurusan Bencana dan Ketenteraman Awam Pebakar Bomba di Dewan Suri Perdana Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak di Bau. Mengulas mengenai modul anjuran Institut Tabiran Awam Negara Intan itu, beliau berkata ia bertujuan bagi membentuk sasiah peserta kadet pegawai tabir diplomatik selain didedahkan mengenai pengurusan bencana.
Seramai 63 orang peserta kadet pegawai tabir diplomatik menyertai modul yang berlangsung dari 9 hingga 20 Januari itu. Turut hadir perunding latihan kanan Intan Muhammad Hafizi Putih. Seramai 22 orang pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Tentera Diraja Thailand ATDT menyertai senior staff talk yang berlangsung di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching pagi tadi. Persidangan sehari tersebut diketuai oleh Ketua Staf ATM Lieutenant General Datuk Sri Sabri Abdam, manakala Ketua Staf ATDT General Tan Chayan Sri Suwan mengetuai negara Thailand. Adalah Lieutenant General Datuk Sri Sabri memberitahu persidangan tersebut merupakan salah satu ruang untuk kedua-dua Angkatan Tentera Negara untuk mempererat kerjasama dalam konteks bantuan kemanusiaan dan bencana alam pada peringkat ketua staf masing-masing. Bercakap kepada media sebelum persidangan tersebut, beliau berkata, antara lain persidangan tersebut yang diadakan di Bangkok, Thailand pada tahun sebelumnya adalah untuk berbincang berkaitan menghadapi sebarang kemungkinan yang boleh mengganggu gugat keamanan negara seperti pengganas. Selain daripada itu, kesemua pegawai akan dapat bertukar pandangan berkaitan mekanisme baharu yang relevan dengan perkembangan masa kini dalam menjaga keamanan negara. Dalam pada itu, General Tar Chan Yan juga memberitahu persidangan tahun ini istimewa kerana ia merupakan ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-Thailand selama 6 dekad dan berharap agar hubungan tersebut dapat dikekalkan untuk kebaikan bersama. Turut hadir Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Azizan Madlin dan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Muhammad Zaki Mohtar. Kesedihan dan kerinduan rakyat terhadap Ketua Menteri Kelima Sarawak Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim masih jelas terpapar walaupun setelah 10 hari pemergian pemimpin yang amat disayangi rakyat Sarawak itu. Pada upacara memperingati dan memberi penghormatan kepada Allahyarham Tan Sri Adnan bersama lebih 500 masyarakat pelbagai kaum di dataran Kipas Miri, Ahli Parlimen Sibuti Haji Ahmad Lai Bujang berkata, kehilangan Allahyarham amat sukar digambarkan kerana ia merupakan satu kejutan yang tidak diundang, bahkan juga satu kehilangan besar buat negeri ini dan negara. What I really appreciate is that he told us in our open function that the Chinese who are born in Sarawak here are the citizen of Sarawak, Malaysia, and bukan pendatang haram. This one we must always have our open mind, saying that we are the citizen of Sarawak in Malaysia. We are together. That means there is no saying that you are not wanted here. He already told, and he also accept the certificate of Chinese. I cannot say anything. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting, yang turut hadir memberitahu jasa dan pengorbanan Allahyarham akan terus diingati dan disanjungi kerana beliau merupakan pejuang Sarawak yang sebenar. People of Miri, throughout Sarawak, really love him, really miss him. And people down here could feel that he was for the people of Sarawak. Jelas beliau, Allahyarham Tan Sri Adnan ialah pemimpin yang mula memperjuang penurunan kuasa termasuk hak-hak Sarawak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan lain-lain. Beliau yakin rakyat di negeri ini akan terus menyokong kepimpinan Ketua Menteri baru, Dato' Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg bagi menyambung legasi yang telah diperjuangkan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurjana untuk lintas langsung dari RTM Kuching, Sarawak. Baik, ke laporan seterusnya. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM kini memusatkan tumpuan kawalan keselamatan di Laut Cina Selatan susulan beberapa perkembangan di perairan itu. Timbalan Panglima Tentera Laut Laksmana Madya Dato' Anwi Hassan berkata,
Pada masa ini, terdapat 5 negara yang menempatkan aset ketenteraan mereka di perairan berkenaan bagi menjaga kepentingan masing-masing. Armada TLDM yang kini dipecahkan kepada 2 iaitu Pemerintahan Armada Barat dan Armada Timur juga merupakan antara langkah yang bertujuan memberi tumpuan dan perhatian yang tinggi kepada keselamatan perairan negara sebagai menghadapi ancaman geopolitik. Dato' Anwi berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Serah Terima Tugas Asisten Ketua Staf Perancangan Pembangunan dan Asisten Ketua Staf Operasi dan Eksersis. Katanya, TLDM juga akan menambah aset mereka di perairan berkenaan dalam masa terdekat. Baik, pakej Eko Pelancongan dan Inap Desa Perlis Satun juga skuad bomba di Sekolah Pondok diperkenal. Lagi perincian dari Perlis, kita terus langsung bersama dengan Nur Azia Ahmad. Silakan Azia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perlis memberi tumpuan untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran menangani kes kebakaran kepada sekolah agama pondok di negeri ini. Bagi tujuan itu, skuad bomba akan diperkenal di kesemua 25 buah sekolah berkenaan. Pengarah JBPM Perlis, Penguasa Bomba 1 Muhammad Fadil Harun berkata, sehingga kini belum ada kejadian kebakaran di sekolah berkenaan. Namun langkah mewujudkan skuad bomba yang dianggotai pelajar dan warga sekolah itu amat penting. Sekolah pondok ni memang dia punya bangunan adalah bangunan lama. Dan bahan-bahan binaan pun banyak mudah terbakar. Jadi target kita pada pondok itu sebanyak 25 pondok di ini. Dan kita akan lantik diorang sebagai skuad bomba. Beliau menyatakan perkara itu di Kanga. Sepanjang tahun lalu, JBPM Perlis berjaya menyelamatkan 94.1 juta ringgit nilai harta benda daripada musnah terbakar. Sementara taksiran kerugian akibat kebakaran sebanyak 153.6 juta ringgit. Pelancaran produk Eko Pelancongan terbaharu Perlis, pakej Esko Pelancongan dan pakej Inap Desa Perlis Satun dijangka menyemarakkan lagi industri pelancongan Perlis tahun ini. Produk 2 dalam 1 itu bertujuan mempromosi keistimewaan pengalaman percutian Inap Desa di kedua buah negara sempena tahun melawat ASEAN 2017 melalui satu pakej. Idea pakej kerjasama itu adalah langkah bijak yang diyakini membolehkan sektor pelancongan antara Malaysia dan Thailand berkembang dengan peningkatan jumlah ketibaan pelancong dan limpahan ekonomi. Demikian menurut Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Chong Yok Ha, selepas menghadiri pelancaran pakej Kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand IMTGT Homestay di Kanga. It become a very good package for the selling of to all the tourists. So untuk membuat package ni sebenarnya kita ada 2 objektif. Satu is itu merupakan collaboration under the IMTGT. That means Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. We're having this collaboration together with Thailand. And then lepas tu, these packages will be sold between Malaysia, Thailand and Indonesia. And satu lagi is of course this year 2017 adalah tahun melawat ASEAN. So that's why this package has come into is a joint package between Malaysia and Thailand. Pakej dilancarkan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan merangkap Pengarah UPEN Perlis Izamail Zamzuri Ismail di Kanga. Turut hadir Pengarah Bahagian Pelancongan NCIA Muhammad Zaki Muhammad Saman dan Timbalan Ketua Eksekutif Bahagian Pentadbiran Daerah Satun Rosi Bai Kadim. Perlis mempunyai keunikan pelancongan bertemakan warisan, pertanian, makanan, arkeologi dan alam semula jadi. Semuanya terdapat di Inap Desa Mata Air, Pai Guring dan Hujung Bukit. Manakala di Satun pula, pelancong berpeluang menikmati pengalaman Inap Desa di Baganjai, Kuan Po, Ketri dan Wang Pracan. Lebih banyak jalinan kerjasama dilakukan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dengan institusi pendidikan di Australia yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kejuruteraan berteknologi tinggi. Usaha itu bagi melengkapkan objektif penubuhan UNIMAP sebagai universiti teknikal yang mendepani teknologi dalam pendidikan. Menurut Naib Chancellor UNIMAP Profesor Datuk Dr. Zul Azhar Zahid Jamal, universiti seharusnya bersedia dengan pelbagai teknologi dan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Tapi Australia kita tahulah
adalah satu negara yang memang terkenal di segi R&D-nya dalam pada bidang lah. Dan kita lihat satu aspek dari segi food security lah, seperti yang saya sebut dalam ucapan saya tadi, yang kita harap kita dapat bekerjasama dengan universiti di sana lah untuk memperkasakan lagi R&D kita. Setakat ini, lebih 40 pensyarah UNIMED berada di beberapa universiti terkemuka di Australia bagi melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah. Terdahulu, siri Majlis Syarahan Antarabangsa disampaikan Pesuruhjaya Tinggi Australia di Malaysia, Rod Smith, bertajuk Australia and Malaysia 60 Years of Partnership and Beyond di UNIMED Pauh Putra. Berangkat hadir Raja Muda Perlis, Tuanku Saif Fazudin Putra Jamalul Lail dan Raja Pemuda Perlis, Tuanku Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Sekian paparan N5 dari Perlis, kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baik, terima kasih Azia untuk laporannya. Dan seterusnya kita ikuti pula laporan langsung dari Melaka bersama dengan Damira Atika Muhammad Norzin. Silakan Damira. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Dun Durian Tunggal akan memberi fokus utama kepada projek pembangunan perumahan rakyat pada tahun ini, sekaligus membantu golongan sasaran memiliki rumah sendiri. Antara projek yang sedang rancak dibangunkan ialah Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia PPA1M di Taman Desa Idaman dengan kerja-kerja pembinaan telah 50% siap dengan kos anggaran RM180,000 bagi setiap unit. Menurut Adun Durian Tunggal, Datuk Abdul Wahab Abdul Latif, permintaan terhadap unit kediaman bagi projek berkenaan amat menggalakkan. Unit rumah ni yang agak terhad, saya difahamkan oleh lembaga perumahan, kita dah ada lebih 300 pemohon setakat hari ini yang dijual dengan harga RM180,000 Malaysia dengan fully furnished, iaitu dengan perabot, ya, berserta alat elektrik asas seperti TV, mesin basuh dan juga peti sejuk, termasuk sebuah unit aircon di master bedroom. Projek yang dikendalikan syarikat pemaju wawasan Intek Property Sdn Bhd dijangka siap dalam tempoh yang singkat selepas mencatatkan nama sebagai pemaju perumahan terpantas dalam Malaysia Book of Record. So, costing yang kita jimat pada masa itu sebenarnya apabila masa kita sudah jimat, so costing untuk kita punya itu costing management sudah akan jadi rendah disebabkan gaji yang dibagi itu. Bagi projek developer lain mungkin 3 tahun, tapi bagi kita hanya perlukan 4 bulan, 1 tahun. Jadi kos kita jimat 2 tahun gaji kepada semua staf kita. So itu yang kita disalurkan balik kepada pemberi-pemberi rumah. Menurut Ang lagi, tempoh singkat menyiapkan projek itu menyumbang kepada lebih banyak penjimatan, terutama dalam mengurangkan kos pengurusan tenaga kerja. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka berjaya menyelamatkan harta benda bernilai lebih 1.5 bilion ringgit melibatkan 2,465 kes kebakaran tahun lepas. Pengarah JBPM Melaka Nazili Mahmud berkata, nilai itu meningkat berbanding kira-kira 443.4 juta ringgit pada tahun 2015. Beliau berkata peningkatan nilai berkenaan disebabkan JBPM Melaka berjaya mencapai respon time 11 minit berbanding 15 minit yang ditetapkan JBPM. Beliau berkata JBPM Melaka juga berjaya menyelamat 70 individu dalam kes kebakaran dan 741 individu dalam kes penyelamatan yang berlaku sepanjang tahun lepas. Katanya JBPM Melaka menerima 4,313 panggilan sepanjang tahun lepas dengan 2,465 panggilan melibatkan kebakaran, penyelamatan sebanyak 1,683 dan tugas khas 155 kes dan 10 panggilan palsu. Jumlah kebakaran kenderaan turut meningkat kepada 163 kes pada tahun lepas berbanding 126 kes pada tahun 2016. Sementara itu, Nazili berkata sebuah balai berstatus kelas D yang akan dikendalikan 7 anggota bomba akan ditempatkan di sebuah bangunan milik Perbadanan Sungai dan Pantai Melaka yang dibina di kawasan sungai berkenaan.
Beliau berkata balai berkenaan disediakan dengan kelengkapan menyelamat seperti bot dan jentera bomba dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan JBPM Melaka, terutama di kawasan tumpuan pelancong dan kepadatan penduduk yang tinggi. Katanya pecah tanah bangunan Grand Pier berkenaan dijangka dapat dilakukan pada bulan Mac atau April depan dan dijangka siap pada 2018. Sempena sambutan Tahun Baru Cina hujung bulan ini, The Shaw Oceanarium Melaka akan membuat persembahan penyelaman khas untuk pengunjungnya. Persembahan yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Januari itu adalah bagi memeriahkan sambutan perayaan itu kali ini. Program itu adalah kali ketiga sejak 2015 sempena sambutan perayaan itu dengan pihak The Shaw Oceanarium menampilkan pelbagai kelainan bagi menarik pengunjung. Persembahan kali ini menampilkan penyelam khas lelaki berpakaian tradisional Dewa Kemewahan Cina bersama seorang penari tarian singa di dalam sebuah akuarium yang diadakan dalam 2 sesi iaitu pada pukul 11 pagi dan pukul 3 petang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif The Shaw Oceanarium Melaka, Chu Chit Fong, antara kelainan sempena tahun baru kali ini ialah pemberian ampau berbentuk diskaun untuk outlet-outlet yang terdapat di The Shaw Oceanarium Melaka. Tahun ini untuk Chinese New Year kita akan kasih itu limau dengan itu angpau lah. Dalam angpau kita ada kasih discount voucher untuk 5 outlet. 5 outlet lah. Menurutnya lagi, selain berpeluang menyaksikan persembahan khas itu, pengunjung berpeluang melihat ribuan spesies ikan dan hidupan laut yang jarang ditemui. Kepada pengunjung yang ingin melihat persembahan Dewa Kemewahan Cina itu di dalam akuarium dengan lebih dekat boleh menghubungi The Shaw Oceanarium Melaka pada hari Tahun Baru Cina ini dari 28 hingga 30 Januari ini. Sekian sumbangan berita dari Melaka. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Damirah untuk laporan dari negeri Melaka. Baik, laporan sukan. Aksi Liga Hoki Dunia Wanita Pusingan Kedua Malaysia berjaya menempatkan diri di peringkat separuh akhir selepas menewaskan Thailand 3-0 di Stadium Hoki Tun Razak. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan anak buah Muhammad Dharma Raj membuat perhitungan dengan pasukan ranking ke-15 dunia serta pasukan pilihan Itali. Bagaimanapun, Malaysian Tigers terpaksa menunggu hingga ke minit 38 untuk membolosi gawang Thailand melalui pukulan kencang sudut penalti ketua pasukan Siti Nur Amarina Ruhani. Gol kedua skuad kebangsaan diperolehi melalui gol padang Norazlin Sumatri pada minit ke-56. Seminit sebelum permainan tamat, Nuraini Abdul Rashid menolak kencang sudut penalti untuk kedudukan akhir 3-0. Today's performance is from a powerful punya team. They learn how to win the match. Okay, if you want to play a match to score 10 goals or 12 goals, dia punya pressure must be in a different environment. And then if I get the opportunity to score early, maybe I will bang them. Tetapi if I cannot get the goal, and then this kalah mati punya situation, if I draw, I have to go to shootout. Okay, I want just to win. So you cannot say it's not the good game. It is for me the best game, better than the 13 goals punya game, because we play to win the match. It is important. 3 lagi pasukan yang berjaya mara ke peringkat separuh akhir Liga Hoki Dunia Wanita Pusingan Kedua adalah Ireland, Itali dan juga Wales. Saudara, seterusnya kita ke laporan cuaca bersama dengan pegawai Met Malaysia, Afizal Hakim. Teruskan Afizal. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan amaran hujan lebat peringkat jingga yang telah dikemaskini oleh Met Malaysia bagi kawasan utara negeri Kelantan, keseluruhan negeri Terengganu, begitu juga di bahagian Kudat di negeri Sabah. Amaran hujan sederhana kadangkala lebat ini dijangkakan boleh berterusan sehingga lewat malam ini, iaitu bersamaan 20 Januari 2017. Manakala amaran hujan lebat peringkat kuning juga telah dikemaskini oleh Met Malaysia bagi kawasan barat negeri Kelantan, kawasan pantai timur di Semenanjung, begitu juga di bahagian Sandakan di negeri Sabah. Amaran hujan lebat ini pula dijangkakan boleh berterusan sehingga hari Ahad, iaitu bersamaan 22 Januari 2017.
Oleh itu, orang awam yang terlibat di kawasan-kawasan tersebut diminta untuk lebih berjaga-jaga dan mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej carta angin, di mana pada ketika ini angin kelihatan kencang bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan mencapai 40 hingga 50 km sejam. Dan keadaan ini juga boleh menyebabkan ketinggian ombak mencapai 3.5 meter, terutamanya di bahagian utara Laut Cina Selatan. Sehubungan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan perairan Samui, Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan dan juga Sulu. Begitu juga untuk kawasan perairan Malaysia seperti di negeri Kelantan, Terengganu, Labuan, Pantai Barat, Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah. Kesemua amaran-amaran ini adalah berbahaya bagi bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut dan dijangkakan boleh berterusan sehingga hari Isnin, iaitu bersamaan 23 Januari 2017. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih pula kepada paparan imej gemar radar. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai timur Semenanjung, begitu juga di bahagian utara. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini juga dalam keadaan cuaca yang lembap, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan. Dan keadaan ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Miri, Limbang, Mukah dan juga Kapit. Dan juga dijangkakan keadaan ini juga boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya, kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Terima kasih Met Malaysia. Dengan itu saya Redha Robin, salam sejahtera dan kita jumpa lagi.